lelaki ni dia adalah makhluk terakhir keluar daripada neraka. Kata Rasulullah, aku kenal namanya dan aku lihat mukanya. Adakah dia sahabat? Bukan. Allah tunjuk kepada Rasulullah. Banyak mukjizat Nabi, subhanallah. Kata Rasulullah, aku tengok mukanya, aku tahu namanya. Laki ni. Tuan-tuan jangan berdoa untuk jadi laki tu. Dia yang last tuan-tuan, yang last. Tuan-tuan bayang tengok. Bukan ribu-ribu punya duduk dalam neraka ni. Yang ni bukan ribu ni, yang ni main juta ni. Ni main juta tahun ni, ini yang last ni. Dia lelaki terakhir. Kadang-kala api neraka menyambar-nyambar, lalu mengelak dia. Alhamdulillahillazi najjani minki, dia kata. Ini hadis Nabi. Ini tu saya sebut sebutan Rasulullah ayat tadi. Nabi ceritakan, lagi tu kata alhamdulillah Allah selamatkan aku daripada kamu. Waktu api tu duduk sambar dia lagi. Lalu dia pun keluar. Naik sirat. Sirat tetap kena naik. Sirat tetap kena lintas. Semua orang termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas sirat. Dia pun naik sirat. Kata Rasulullah, yamshi marrah wa yahbu marrah. Kadang berjalan, kadang merangkak, kadang meniarap dia bawah. Akhirnya sampai. Bukan masuk syurga, depan pintu syurga. Jauh lagi, luas. Syurga luas lah, pintunya di sana. Bila sampai melepasi neraka Jahannam, sebab sirat dibentangkan oleh Allah di atas neraka Jahannam. Titian sirat yang panjang dia berapa puluh ribu kilometer tu, wallahu a'lam, titian sirat yang panjangnya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu kilometer. Sebab apa saya berani sebut berapa ratus ribu kilometer? Sebab ada hadis, ketika seseorang sedang berjalan di atas titian sirat, dia bau wangi-wangian daripada syurga. Dia ingat dekat. Kata Rasulullah, wangi-wangian itu dihidu 500 tahun sebelum sampai. Macam dongeng ya. Dongeng tak dongeng, sila mati dulu. Dongeng tak dongeng, tengok wajah malaikat maut dulu hari pertama kematian, baru dapat tahu dongeng tak dongeng. 500 tahun sebelum sampai, bau wangi. Padahal lelaki terakhir ni, lelaki terakhir ini adalah manusia termiskin di dalam syurga Allah. Kedudukan dia paling last sekali. Kita kata kalau hari ni rumah PPRT lah, rumah yang hak 2 bilik tu, wala manusia dunia lah, manusia dunia susah. Gaji 300 bulan, rumah yang 2 bilik satu ruang tamu tu kecil je. Gaji 300 setengah, paling susah. Ni lelaki ni tu kalau nisbah dunia. Bila dia sampai, dia tengok bukan dalam syurga, luar pintu syurga, luar sebuah pohon yang begitu rendang. Dia nampak ada sungai di bawah pohon tu. Apabila lelaki ni sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menyambut lelaki itu. Allah sambut. Siapa tuan-tuan yang Allah sambut itu? Siapa? Manusia yang paling bawah kedudukannya dalam syurga. Maksudnya kalau yang lain Ustaz, kalau yang lain lebih disambut oleh Allah. Dia datang, disambut oleh Allah. Lalu dia kata, ya Allah, perbualan ketika itu bukan dengan malaikat, perbualan ketika itu dengan Allah Jalla Jalaluh. Dia kata, ya Allah, boleh tak dekatkan aku dengan pohon itu, pohon yang rendang tu. Tuan-tuan lama duduk dalam api, nampak pohon depan pintu syurga pun seronok dah.
Aku nak berteduh di bawah pohon rendang itu dan aku nak minum daripada air segar yang mengalir, sungai yang mengalir di bawah pohon itu. Wahai anak Adam, kata Allah, adakah kamu boleh berjanji bahawa kamu takkan minta selain daripada itu? Fa'ahadallah alla yas'alallaha ghairaha. Dia pun berjanji, ya Allah, aku berjanji aku tak minta dah. Dia berjanji. Lalu Allah izinkan lelaki ni untuk berada di bawah pohon itu, bernaung di bawah teduhan pokok tadi, dan minum dengan air tadi. Dia pun pergi teduh minum. Bila sampai di situ, dia tengok di depan ada pohon yang lebih besar. Oh, silap, dia kata. Manusia, perangai manusia, dia minta dengan Allah, ya Allah, kalau dapat gaji 2,000, insya-Allah boleh pergi kuliah. Sempat pergi kuliah, sekarang nak kena berniaga benda lain, ya Allah. Allah makbulkan permintaan dia, bagi gaji dia 2,000. Kuliah tak sampai juga. Nipu. Dan ketika dia mohon dengan Allah, Allah dengar permohonan dia, Allah makbul permohonan dia. Dia kata, ya Allah, barang mahal, mereka buat cukai lain pula, tak cukup juga. Kalau 2,500, insya-Allah seminggu sekali boleh pergi kuliah, ya Allah, insya-Allah boleh pergi i'tikaf seminggu sekali, boleh pergi kuliah tuntut ilmu agama. Allah bagi dekat dia, tambah lagi gaji dia. Setelah Allah tambah, tak datang juga masjid, tak ada juga i'tikaf, tak ada juga sentuhan tangan dia kepada kalamullah, tak baca juga Quran. Dia bohong lagi Allah, dia khianati lagi Allah. Tuan-tuan, sampai depan syurga manusia perangai dia macam tu. Bila dia nampak pohon yang kedua, dia kata, ya Allah, boleh tak saya nak pergi ke pohon kedua yang lebih rendang itu? Perangai manusia sampai depan syurga buat perangai. Hadis ni hadis sahih. Bila dia minta kali kedua, Allah pun tanya kepada dia, ya bna Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Bukankah baru sebentar tadi kamu janji tak mau minta yang lain? Diam. Panggil orang jahat, orang salah, tunjuk kepala, diam. Salah tak? Salah. Tapi dengan siapa dia minta? Rabbun Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Dia kenal Tuhan dia Maha Pengampun. Jallat azamatu Rabbina. Dia kenal Allah itu siapa. Lepas tu dia pergi yang kedua. Sampai dia di pohon yang kedua, dia tengok depan pintu syurga pohon yang lebih besar daripada pohon pertama dan pohon yang kedua. Seperti mana biasa perangai manusia yang tak pernah malu, seperti mana biasa perangai manusia yang suka khianat janji dengan Allah. Tuan-tuan, waktu tu juga dia kata, ya Allah, boleh tak nak pohon yang tu? Last dia kata. Ni orang panggil mohong hidup-hidup lah ni. Hak yang orang duk sebut mohong hidup-hidup ni, ini mohong apa? Lebong. Lebong. Hak yang lebong ni. Subhanallah, dalam hari yang sama dah minta bendaan pertama, minta bendaan kedua, sampai yang kedua dia tengok di depan pintu syurga, betul-betul depan pintu syurga, pohon yang lebih besar, sungai yang lebih besar. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak last? Allah Ta'ala kata, ya bna Adam, abdi, hambaku, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Bukankah sebentar tadi kamu berjanji untuk tidak minta yang lain? Tunduk dia. Tak cakap. Orang salah. Tak cakap. Tunduk dia. Allah Maha menyayangi. Yang inilah yang kita duk sebut setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Penyayang. Cuma sahaja kita belum melihat Allah. Allah begitu merindui makhluk yang bernama manusia. Allah begitu menyayangi makhluk yang bernama manusia.
kerana mereka adalah makhluk yang paling disayangi oleh Allah, manusia. Bila dia minta, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala kata pergi, pergi. Dia pun pergi duduk depan pintu syurga. Bila duduk depan pintu syurga, ada apa tuan? Nampak dalam syurga. Bila nampak dalam syurga, dia pun minta. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak masuk dalam? Manusia, subhanallah, Allah izinkan dia masuk dalam. Lalu setiap orang bila dia masuk syurga, kata Rasulullah, dia tahu di mana rumahnya lebih daripada dia tahu rumahnya di atas muka bumi. Syurga kan luas, istana kan banyak. Dalam syurga semua istana, tak ada rumah 2 tingkat. Dia tak ada rumah 2 tingkat 3 bilik. Dia semua adalah istana, rumah agam, istana yang besar. Setiap orang bila dia masuk syurga, dia tahu di mana syurganya. Nabi sebut lebih daripada dia kenal rumahnya di dunia. Tak payah beritahu. Laki ni masuk, dia pun pergi. Fawajadaha mal'ah, kata Nabi, dia mendapati syurga telah pun penuh. Dan sebenarnya Allah sengaja bagi dia nampak macam penuh. Tuan-tuan, maksudnya apa tuan? Allah sedang bergurau dengan lelaki ni. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Tu saya baca teks dia tu, hadis sahih. Nabi sebut diperlihatkan di wajah, di matanya, diperlihatkan sengaja Allah Ta'ala tunjuk seolah-olah penuh. Dia pun keluar, dia kata, ya Allah, penuh. Lalu Allah Ta'ala kata masih banyak, masuk. Dia pun masuk kali kedua, dia tengok rumah ni, istana ni ada orang. Dia pun keluar. Lalu Allah Ta'ala sebut, atadhkuru zaman alladhi kunta fih. Bila dia keluar kali yang ketiga, Allah Ta'ala tanya dengan dia, adakah kamu ingat dulu waktu kemewahan kamu hidup di dunia dulu? Ingat tak dulu macam mana manusia mewah? Cuba kamu ingat dan bayangkan kehidupan termewah ketika kamu hidup dulu siapa? Dia pun bayang. Allah pun sebut kepada lelaki yang paling bawah kedudukannya dalam syurga ni, kata Allah, aku berikan kepada kamu sekali ganda dengan keadaan muka bumi aku. Satu bumi Allah Ta'ala bagi, satu bumi. Aku berikan kepada kamu 2 kali ganda kekayaan bumi. Aku berikan kepada kamu 3 kali ganda kekayaan bumi. Aku berikan kepada kamu 4 kali ganda kekayaan bumi. Ketika Allah sebut asyrata ad'afid dunya, aku berikan kepada kamu 10 kali ganda bumi. Dia pintas kalam Allah ketika itu. Dia kata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, kenapa mempermain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Apa duk perli-perli macam ni? Dia ingat Allah perli dia, yang Allah bagi tu, yang Allah bagi asyarata ad'afid dunya, 10 kali dunia kepada lelaki itu. Dia ingat Allah main-mainkan dia, sampai dia hentikan perkataan Allah. Dia kata, kenapa pemainkan aku, perli-perli aku? Wa anta rabbul alamin, kamu Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala pun sebut kepada dia, inni ala ma asya'u qadir, sesungguhnya apa yang aku sebut itu, itulah pemberian aku kepada kamu, dan aku Allah, aku memberikan apa yang aku nak kepada hamba aku. Kata Rasulullah, itulah kedudukan lelaki yang paling akhir di dalam syurga, paling bawah. Dia pun masuk, jumpa bidadari dia, jumpa istana dia. Dia pun kata, ma u'tiya ahadun misla ma u'titu, tak ada seorang pun dapat seperti mana yang aku dapat. Dia perasan, kata dia yang paling elok. Ketika dia dah masuk dalam, dia masuk tengok rumah dia, tengok perabot dia apa semua, daripada emas permata semua ni. Dia kata, ma u'tiya ahadun misla ma u'titu. Dia kata, Allah tak pernah bagi ke orang lain seperti mana yang aku dapat. Padahal dia yang paling bawah sekali, tuan-tuan.
Kenapa manusia masih mengejar dunia yang kotor dan bangkai ini? Sebab tu tuan-tuan tengok tuan-tuan guru orang soleh, dia tak teringin dengan dunia ni, tak teringin. Kan kamu nak berebut 30-40 ribu duit pusaka, ambil semua. Lepas 3 tahun 4 tahun duit tu akan berakhir. Kamu nak semua 20 relung 40 hektar tanah yang ditinggalkan oleh mak ayah, kamu ambil. Lepas 20 tahun 30 tahun tanah itu akan berakhir. Orang soleh.